So sekalian, kita hampir sampai ke penghujung rancangan dan acara kita. InsyaAllah selepas ini kita akan mendengarkan suatu tazkirah penutupan. Kemudian kita akan ada doa penutup dan seterusnya akan ada satu sikit rayuan akhir yang akan disampaikan oleh Naib Presiden kita. Cuma sebelum kita berakhir nanti, saya sekadar untuk menggariskan beberapa resolusi yang dapat kita ambil perhatian bersama. Tak cukup dengan sekadar kita munajat, adakan majlis, peringatan dan sebagainya, tapi wajar untuk ada tindakan. Pelbagai jenis tindakan. Bagaimana tindakan itu dapat kita sepakati, khasnya dalam kalangan angkatan pemuda dan angkatan belia peringkat ABIM dan juga di peringkat keluarga besar jemaah kita, Wadah ABIM dan PKPIM serta agensi dan institusi termasuk sekolah dan agensi-agensi yang lain. Jadi saudara, ada paling tidak 7 perkara boleh kita ambil perhatian dan kita ambil tindakan. Bermula pada saat ini dalam tempoh 2 minggu mendatang. Minggu ini dan minggu depan. Perkara pertama, pada dini hari, tengah malam ini, pada pagi ini, jam 4.30 pagi waktu kita, sama-sama kita bangkit, kita bangun bermunajat. Di samping kita mengambil semangat dan juga seruan global global tahajud malam ini. Kita tahajud bersama, doakan agar Allah SWT memberikan pelepasan, memberikan kemenangan dan menciptakan suatu keajaiban yang kita nanti-nantikan. InsyaAllah sama-sama menjadi resolusi kita malam ini, bangun kita bertahajud dan kita teruskan tahajud itu sebagaimana yang telah kita laksanakan sepanjang-panjang bulan Ramadan. Itu harus kita pertahankan dan kita lanjutkan. Perkara kedua, secara sama-sama kita lanjutkan dan kita usahakan advokasi media sosial, angkat foto bersama dengan plakat ya, peduli Palestin. Semacam ini ya, peduli Palestin. Kita angkat plakat peduli Palestin dengan hashtag peduli Palestin dan kita sama-sama hujani media sosial kita dengan kempen ini. Ini adalah kempen yang akan kita laksanakan sepanjang 2 minggu ini. Yang ketiga, insya-Allah peringkat ABIM kita akan keluarkan buku kecil penerangan isu dalam masa terdekat. Buku kecil itu akan dapat dikongsikan dalam bentuk PDF dan juga dalam bentuk flipbook. Itu akan disebar-sebarkan. Nanti tolong dipanjang-panjangkan kerana ramai yang ingin tahu apa sebenarnya yang berlaku. Bukan hanya semata-mata kita bermain dengan sentimen dan juga aspek emosional, tapi aspek spiritual, aspek intelektual, kapasiti kognitif harus diupayakan bagi rakyat seluruhnya, insya-Allah. Yang keempat seterusnya ya, dari peringkat ABIM dan keluarga besar kita akan mengadakan usrah gabungan virtual seluruh negara. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan adakan dalam 2 siri. Kami sedang mengaturkan waktu dan juga pembicaranya. Jadi siri yang pertama akan merangkumi aspek kajian dan sejarah terkait dengan Palestin, juga aspek perundangan. Dan siri yang kedua akan membawa perihal berkait dengan advokasi dan kemanusiaan. Modul dan juga slide dan bahan-bahan juga sedang kami rangkakan agar nanti dalam usrah gabungan kita itu akan menjadi sebahagian daripada aspek training of trainers, supaya lebih ramai lagi akan dapat berbicara tentang isu ini yang sedang berlangsung. Ya saudara, itu yang keempat. Yang kelima, yang seterusnya, itu yang kelima. Seterusnya, kita harus bersama mempromosikan laman capaian urun dana ataupun kita sebut sebagai crowdfunding landing page, crowdfunding landing page atau laman capaian urun dana www.pedulipalestin.com, dan juga saluran-saluran termasuk saluran Telegram, saluran media sosial ya, Facebook, kita ada Twitter, kita ada juga Instagram dan ada TikTok di peringkat ABIM dan juga Global Peace Mission Malaysia. Di sana anda boleh dapatkan maklumat dan kita aktifkan, subscribe, like, share dan pastikan maklumat itu dapat disebarkan.
Dan kemudiannya kita sedang menyiapkan merchandise berkaitan dan insya-Allah akan buat penghantaran kepada ahli-ahli dan bersedia untuk suatu aktiviti yang akan mengakhiri landmark bagi kempen fasa kedua kita pada minggu hadapan, iaitu demonstrasi digital yang akan kita langsungkan pada 29 hari bulan Mei tahun 2021, hari Sabtu minggu hadapan. Jadi ingat, ini adalah landmark bagi fasa ini, demonstrasi digital. Kita akan panggil seramai mungkin untuk bersama dalam demonstrasi digital waktu pagi 29 Mei pagi sekitar dalam jam 9.30 atau pukul 10 sampai ke tengah hari, dan insya-Allah akan kita sertakan bersama rakan-rakan daripada latar belakang yang berbeza, kelompok pertubuhan daripada kaum yang lain, agama yang lain akan bersama dengan kita untuk meletakkan apresiasi perjuangan ini secara bersama. Dan insya-Allah itu dulu untuk resolusi kita bagi tempoh 2 minggu ini. Selepas 2 minggu ini kita akan ada resolusi lain, kita akan lanjutkan advokasi kita. Peringkat ABIM juga kami sedang merangka strategi untuk advokasi kepada ahli parlimen seluruh negara bagi memberikan secara jelas dan nyata tentang dukungan mereka terhadap perjuangan Palestin ini. Di samping daripada kaedah-kaedah dan tindakan-tindakan yang lain, insya-Allah. Jadi saudara-saudara, tuan-tuan yang dikasihi Allah sekalian, saya dengan ini menjemput dan persilakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syafiq Ismail bagi menyampaikan kepada kita tazkirah penutupan berkait dengan motivasi keagamaan dan juga perjuangan berkait dengan perjuangan pembebasan Al-Aqsa dan juga Palestin serta keamanan sejagat. Dengan penuh takzimnya, majlis mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syafiq Ismail. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatil alamin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan izin dan limpah kurnianya telah memilih kita antara sekalian makhluknya yang berada di muka bumi ini untuk bersama-sama di dalam program munajat demi Palestin ini. Saya tidak akan mengambil masa yang panjang, saya cukuplah memadai untuk kita sama-sama beringat dan sama-sama memahami makna sebenar daripada perjuangan demi Palestin ini dan juga bagaimanakah kesudahannya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita ragukan lagi bahawa Palestin akan menang. Kerana apa? Kerana ia adalah milik syar'i umat Islam kesemuanya. Allah Subhanahu wa taala telah berkata tentang Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa, barakna haulah. Barakna haulah, kami telah berkati sekelilingnya dan tidak ada keberkatan itu melainkan dengan Islam. Akan tetapi sunnatullah itu telah termaktub bahawa ujian pasti akan mendahului apapun kemenangan umat Islam. Allah Ta'ala berfirman, liyamizal khabitha minat tayyib. Yang dengannya, liyamizallahul khabitha minat tayyib. Yang dengannya Allah akan membezakan yang buruk daripada yang baik. Semua ujian ini untuk mencapai kemerdekaan Palestin, liyamizallahul khabitha minat tayyib. Apakah hikmah daripada segala ujian dan cabaran ini? Dan kalau kita renungkan kemerdekaan bagi beberapa negara yang baru seperti Timor Leste begitu mudah untuk diraih. Tetapi Palestin ini mengambil masa yang bertahun-tahun namanya dan perjuangan yang tanpa henti daripada rakyat Palestin itu dan juga umat Islam di seluruh dunia. Kenapakah begitu cabaran ini dan juga yang penuh dengan ranjau jalannya? Agar apa? Agar yang benar-benar layak dan juga yang benar-benar mulia sahaja yang merasakan nikmat kemenangan perjuangan Islam itu. Ambillah iktibar daripada kisah Talut, perjuangannya yang syar'i itu untuk mengambil semula tanah Palestin, memperjuangkan Bani Israel pada asalnya. Didahului dengan ujian sebatang sungai.
sebelum berlawan dengan Jalut itu. Untuk menapis tenteranya yang confirm menang itu daripada saf munafiqin dan juga saf pengecut. Mereka yang kuat hati dan percaya dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Mereka inilah yang berkata bahawa mereka itu mulaqullah, mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yakin dan berkata kam min fi'atin qalilah ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak kelompok-kelompok yang kecil boleh menang ke atas kelompok yang besar dengan izin siapa? Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita harus muhasabahkan saudara-saudara yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan bagi kita bukan bersama dengan makhluk, tetapi apabila kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dikasihi Allah sekalian, Allah Ta'ala telah berkata di dalam Al-Qurannya berkenaan tentang ciri-ciri ahli syurga. Ahli syurga dalam surah Asy-Syura. Wa ma 'indallahi khairun wa abqa lilladzina amanu 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan apa yang di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Ini syurga itulah bagi siapa? Bagi orang beriman dan juga orang bertawakal. Dan Allah menyebutkan beberapa ciri yang lain. Di antara ciri tersebut di dalam surah itu ialah walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun. Apabila mereka dizalimi, mereka bangkit membela diri mereka. Hum yantasirun. Inilah yang dinikmati oleh kesemua syuhada Palestin itu. Mereka semua akan masuk syurga insya-Allah taala. Kenapa? Karena mereka tidak berdiam diri. Karena mereka bangkit memperjuangkan kemerdekaan mereka dan juga maruah kita umat Islam. Maka saya ingin mengajak sahabat-sahabat semua yang dikasihi Allah untuk merenung semula di dalam nurani kita dan juga bertanya, tidak maukah kita untuk mendapatkan ganjaran membela umat Islam ini, yantasirun ini? Tidak maukah kita kelak apabila kita dibangkitkan semula di mahsyar, Allah memasukkan kita ke syurga? Karena apa? Karena doa munajat kita untuk saudara-saudara kita di Palestin, karena ringgit derma ikhlas kita, bantuan tenaga kita, satu post, satu like, satu share di media sosial kita untuk siapa? Untuk umat Islam di Palestin, untuk bersama-sama menjadi hum yantasirun. Subhanallah. Saat berdiam diri menjadi kezaliman, bersuara pula menjadi satu kewajiban. Allahu Akbar. Marilah kita bersama-sama di dalam zahaf ini sehingga ke penghujungnya, sehingga ke Palestin mendapat kemerdekaannya. Bersamalah kita di dalam perjuangan ini dengan apa adanya diri kita. Semoga Allah SWT yang baik sudi memandang kita di akhirat kelak, menerima amal baik kita, mengampunkan kesalahan kita dan mengurniakan kita dengan syurga yang abadi kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.